Dia tunjuk muka dia, muka pocong. Okay, wow, seram gila. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan. Okey, baik. Pada hari ini FJ nak buat satu video reaction berkaitan dengan satu video ni lah, yang dikatakan dengan penampakan hantu pocong yang sedang melayang. Okey, baik. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok posting asal yang berkaitan dengan penampakan pocong yang melayang itu. Okey, jom kita tengok sekarang. Okey, baik. Artikel ini dikongsikan oleh Muhammad Hafizuddin bin Zulkifli di dalam page di Facebook, di mana di dalam page Kelab Cerita Hantu Malaysia. Okey, iaitu caption dia berkaitan dengan pocong. Lepas tu tak ada soal. Okey, dekat artikel ini, okey, saya baca terlebih dahulu artikel ni sebelum kita pergi tengok video tersebut. Okey, ada satu hari itu abah saya pernah send video suasana malam raya kat kampung. Adik-beradik dan sepupu terdekat main mercun. Masa tengah rakam suasana malam raya, dia boleh melayang pula. Kawasan rumah saya lapang, tapi tengah hutan lah juga. Dikelilingi oleh kubur-kubur lama yang terbiar. Jadi tak hairan lah, sebab adik-beradik, mak ayah, sepupu saya termasuk saya dah biasa nampak benda-benda macam itu. Selain pocong pun ada. Kalau kita tak kacau dia, buat apa kita nak takut? Dia juga makhluk Allah. Rumah saya ni pendalaman juga. Internet payah sikit nak dapat. Yang penting kita takut Allah, itu yang terbaik. Tapi video ini family saya anggap biasa sebab memang laluan dia. Saya share ni sebab rare, susah nak dapat dalam keadaan spontan. Biasa nampak, tapi bila nak rakam je hilang. Okay, kali ni tak minta, dia muncul sendiri. Jadi itulah caption daripada Muhammad Hafizuddin ni bin Zulkifli. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama layan video ini. Okay, 1, 2, 3. Okay, kalau kita lihat daripada suasana tu, suasana malam raya lah dia, seperti yang dia mention, malam raya. Okay, kemudian okey, nampak ada seperti benda yang sedang terbang di bahagian kiri, di bahagian atas video tu. Cuba kita tengok lagi. Sekejap ada ulangan tu. Okey, mari ulang tayang. Okey, cuba kita lihat video tersebut. Okey, kita lihat ada seperti penampakan. Okey, dia slow motion sikit. Okey, nampak ada seperti benda yang melayang lah. Jadi dia zoomkan terhadap video tersebut. Okey, nampak seperti hantu pocong yang sedang melayang secara tidak sengaja lah dirakam video ini. Okey, okey, itu gambar dia. Adakah benda itu pocong? Okey, adakah yang terbang itu pocong? Alright. Okey, habis dah berkaitan dengan video ini. Okey, okey, baik, dah habis. Jadi itulah penampakan yang kita dapat lihat, bahawa ada nampak seperti bayangan pocong yang sedang melayang lah. Dan untuk memastikan perkara ini, adakah sama ada video ini real ataupun tak, cuba terlebih dahulu kita baca ruangan komen lah. Okay, kita baca ruangan komen terlebih dahulu supaya kita dapat mengenal pasti akan kesahihan video dan cerita yang disampaikan ini. Okay, okay, dekat komen yang pertama ni, FJ akan tengok komen yang Tuan Hafizuddin tu balas. Okay, FJ akan cari yang mana komen-komen yang Tuan Hafizuddin tu balas, supaya kita tengok dia punya hujah dia yang menyatakan video itu adalah real lah. Okay, daripada Nazri Cik Wan, sebenarnya pocong ke, pontianak ke, atau hantu-hantu lain takut dengan manusia, tapi disebabkan manusia ramai yang takut hantu, sebab itu diorang cuba menyakat. Cuba kita tarik baju dia akan gaib dan larikan diri. Okey, itu komen yang pertama. Dekat komen ni ada tuan punya posting tu balas lah. Betul-betul kebosanan ni, baca pocong pun nak ditariknya. Okey, ni tak point ni tidaklah mention akan tentang hal tersebut. Cuba kita cari dulu. Okey, yang kedua ni berkaitan dengan penampakan yang dia nampak lah, tapi kat sini pun tidak berkaitan dengan video tersebut. Okay, cuba kita cari komen-komen yang berkaitan. Okay, kat sini ada, sumpah aku ingat buah mangga yang terjulur dekat pokok. Okay, boleh jadi mungkin buah mangga. Okay, kemudian tuan punya posting tu balas lah. Okay,
rumah saya lapang, tak ada pokok mangga. So seperti yang korang lihat gambar yang ditunjukkan tu, okey, gambar rumah tersebut di mana kawasan itu dirakam, tidak ada sebarang pokok lah. Okey, yang waktu dia rakaman tu tidak ada sebarang pokok. Jadi tuan punya posting ni dia mempertahankan hujah dia lah. Okey. So pada awalnya orang ingat pokok mangga, tapi tuan punya posting tu kata bukan dan ditunjukkan bukti. Okay, semoga awak sekeluarga dilindungi Allah. Okay. Pocong real memang tak melompat, kaki tak pijak tanah, dia di awangan. Okay, dia kata pocong yang real tak melompat, tapi dia di awang-awangan. Okay, sekejap lagi kita bahas lah benda ni sama ada macam mana keadaan tu. Okey, bukan pocong tu, reflect cahaya, mungkin kena pada daun. Malam raya pocong sibuk kemas rumah. Okey, ada yang buat kuih muih. Okey, tu dia berjenaka lah kan. Tapi dia kata kemungkinan reflect pada daun sebenarnya, bukannya adalah penampakan pocong. Okey, kat sini tak ada komen balas daripada tuan punya posting. Cikgu pula. FJ cuba cari mana posting yang tuan punya ni balas lah. Okey, kita tengok yang tuan punya posting tu balas je. Okey, sian Islam, rasa macam payah no nak jumpa kisah mayat orang agama lain berkeliaran. Manjanglah mayat orang Islam bagian tayangan. Dia bukan mayat yang bangkit, tapi biasanya jin atau saka pocong. Biasa kampung saya banyak kisah saka pocong. Benda memang tak wujud, tapi diseru dalam keadaan macam itu dia boleh menjelma. Jin biasalah boleh menjelma pelbagai bentuk. Wallahualam. Jadi FJ ingat Julia Muhammad Idris ni, beliau ni tersalah faham kot berkaitan dengan penampakan pocong ni. Macam ada setengah orang mungkin faham bahawa hantu pocong ni adalah hasil daripada orang Islam mati yang tak aman kan? Lepas tu dia jadi hantu. Sebelum ni FJ ada mention lah video sebelum ni berkaitan dengan penampakan orang kata hantu ni adalah daripada orang yang dah mati dan sebagainya. Itu adalah salah faham lah sebenarnya. Macam FJ cakap lah sebelum ni, dia mungkin menyerupai orang yang telah mati, tapi sebenarnya adalah jin jahat dan sebagainya. Itulah kisah sebenar dia. Okey, kemudian ada yang kata fake, maksudnya tipu lah. Tapi dekat sini tak ada balasan daripada tuan punya komen, jadi FJ tak nak baca lah. FJ cari kalau boleh yang tuan punya ni balas lah. Pocong terbang ke? Macam mengarut je, okey? Pocong terbang macam mengarut je. Okey, tak apa, sekejap lagi kita bahas. Aib bukan daun dari pokok atas ke? Nampak memang daun. Okey, ada orang kata penampakan itu adalah daun. Okey, cuba kita tengok komen balas. Okey, tuan punya posting ni pun dia balas benda yang sama juga, iaitu video ataupun gambar. Okey, atau dia balas gambar yang ditunjukkan ni tak ada sebarang pokok lah di kawasan rumah tersebut. Okey. Kemudian ada komen balas kat bawah tu. Okey, video ni saya yang rekod. Konon nak buat video malam raya untuk sekolah anak. Ini real, bukan tipu. Masa rakam tak nampak pun. Dah tengok video balik baru perasan dah benda tu. Diorang main baling-baling mercun kat bawah pokok pisang. Tu terkejutlah penunggu tu. Okey, ini adalah Ikin Mizal ni, mungkin ahli keluarga kepada posting tersebut lah, Hafizuddin itu. Okey, dia yang rakam. Kemudian kita baca ni penting sebab dia yang rakam, jadi dia tahu akan situasi sebenar tu lah. Tukang rakam pun ada di sini. Tak ada makna saja pula nak edit-edit wujudkan pocong itu. Orang tak pernah nampak memanglah kata kencing. Kawasan rumah kita memang dah biasa nampak-nampak ni. Siapa tak percaya meh datang. Untung-untung boleh berjumpa dengan makhluk-makhluk tu. Kena pacak kemah kat depan tu. Okay, lepas tu tak kata edit. Sebab saya tengok masa ada daun pokok atas tu, sebab masa rakam pun berdiri bersebelahan dengan pokok daun-daun. Kalau tak ada pokok, benda lain lah tu, apa lagi. Okey, kemudian tu je lah berkaitan dengan tu. Okey, jadi sampai di situ sajalah. Saya tak nak scroll panjang, nanti video ni jadi panjang. Habis dah berkaitan dengan komen-komen ni kita dah baca. Okey, baik, berkaitan dengan ulasan FJ berkaitan dengan penampakan tadi. Sebenarnya ya itulah realitinya. Dikatakan ada pocong melayang kan. Di mana ada orang kata fake, ada orang kata real. Sebenarnya berkaitan dengan pengalaman FJ lah berhadapan dengan pocong ke apa ke. FJ tak ada pengalaman berhadapan dengan hantu pocong ke apa ke, tak ada. Okay, jadi FJ tak boleh nak ulas sama ada situasi tu adalah real ke tak real ke berkaitan dengan orang nampak pocong. Ada orang mention pendapat, dia kata hantu pocong ni melompat. Okay, dia melompat lah. Okay,
Ada juga pendapat yang kata dia melompat tu jauh. Ni pandangan orang masing-masing yang kena ganggu kan. Dia kata dia melompat jauh, dia tak melompat macam kita tengok dalam movie tu. Okay, dia tong itu movie lah. Tapi dia kata kalau in reality, ini pengalaman member je yang ceritakan ni. Okay, kalau reality, kalau dia lompat, dia boleh lompat dari satu titik ke satu titik yang lain tu sangat jauh. Okay, dia zap pergi. Itu. Okay, dan kalau berlaku kejadian tu memang real, dirakam dalam video dan sebagainya, kemungkinan itu adalah real lah. Sebab mustahil untuk kalau kita buat video buat-buat contoh kita nak buat video fake lah, kita suruh rakam kan, lepas tu nampak hantu pocong tiba lompat punya jauh, tak logik. Atau bukan nak pakai tali pun tak logik. Tu mungkin keberatan dia benar lah seperti yang diceritakan. Kemudian ada juga orang kata kena ganggu hantu pocong berguling. Okay? Hantu pocong berguling. Yang ini buat masa ni dia tak pasti lagi tentang keadaan gitu. Tak pernah nampak lah, melainkan dalam filem seram mungkin ada lah hantu pocong berguling. Okay, pergerakan dia. Lepas tu ada kata hantu pocong mengesot. Mengesot ni dia tak pasti keadaan tu macam mana. Dia cuba bayangkan hantu pocong mengesot. Kalau berguling tu kita boleh tahu lah dia macam mana dia keadaan berguling kan. Maksudnya dia berguling panjang lah kan. Tapi kalau mengesot tu macam mana? Mengesot dia dia tak pasti lah, macam lawak apa ada. Okay? Kemudian kemudian yang terakhir, pandangan menyatakan hantu pocong ni kalau dia ganggu melalui dia terbang melayang lah. Okay, dia terbang melayang macam yang video tadi. So pandangan FJ tak boleh nak pastikan sama ada video tadi real ke tak. Sebab pengalaman FJ berhadapan dengan hantu pocong ni dikatakan hampir tidak ada pernah gangguan hantu pocong lah. Mungkin ada, tapi nanti FJ akan ceritakan sekejap lagi. Baik, berbalik kepada komen yang dibalas lah. Komen tuan punya posting yang dibalas kehadap yang orang kata fake dan sebagainya. FJ dapat rasakan lah berat kepada video itu adalah real. Okay? Disebabkan balasan daripada komen yang dia buat. Okay? Maksudnya dia mempertahankan apa yang dia rakam, apa yang dia tulis. Jadi FJ tengok dia pasal dia kata benda ni real, dia siap tunjuk gambar keadaan depan rumah dia. Kalau orang yang kebiasaannya secara kita fikir secara psikologi, kalau dia menipu kan, dia akan buat tak tahu, dia buat diam semua. Tapi yang ni dia pertahankan. Dia kata memang real. So depan rumah dia tidak ada pokok dan sebagainya kan. Tak ada bukti yang itu adalah daun dan sebagainya. Jadi lepas tu orang yang rakam pun dia komen juga. Dia kata memang real dia yang rakam pada kejadian itu. Dan diorang pun selalu nampak, bukan tu saja, selalu nampak lah di waktu-waktu lain. So pada FJ, bila tuan punya posting tu dah balas macam tu, so berat dia kepada real lah. Sebab dia mempertahankan dia punya hujah dia. Dan dia berani lah. Kan orang kritik dia berani. Okay, aku keluar video ni, video real. So nak kritik dia jawab lah secara tu. Dan dia tak padam lah. Okay, so nampak kat situ, nampak lebih berat kepada video penampakan itu adalah real. Tapi kalau tanya pengalaman FJ, macam FJ cakap, FJ tak boleh nak bagi pendapat bahawa dari sudut mungkin logik, betul ada logik. Orang kata nampak seperti daun dan sebagainya. FJ pun beberapa kali dah dia pergi jalan seram, nampak macam hantu pocong, tapi sebenarnya banting yang digantung di tiang lampu, kemudian ada daun pisang, so nampak macam pocong, tapi end up sebenarnya bukanlah hantu pocong. Okay, itu pengalaman FJ yang real. Kemudian kalau tanya berkaitan dengan hantu pocong yang real ni kan, yang ni bila FJ nak cerita je meremang sikit. Yang hantu pocong yang real ni, dia macam ni tau. Dia tak tahu nak cerita macam mana pengalaman pengalaman ni berlaku. Okey, ni bukannya penampakan atau apa. Dia gangguan dia macam ni. Pada awal-awal, firstly member kena rasuk lah. Ni masa firstly, maksudnya waktu tu dia kena ganggu lah, banyak mengganggu dia. Dan kami waktu tu lah first time nak pergi jumpa cari perawat dan sebagainya lah. Jadi bila berlaku kejadian satu kerasukan ni, di mana waktu tu kami daripada KL menuju ke Alostar tau, jauh perjalanan tu, dan dia telah dirasuk lah. Bila dirasuk dalam kereta tu, benda tu tak nak keluar. Dan waktu kejadian tu banyak lah keluar masuk, macam dia ada banyak jin yang keluar masuk dalam badan dia lah. So adalah salah satunya, okay, dia masuk keluar, ada salah satu ni, adalah dia ada nama benda ni. Okay, dia tak nak keluar lah. So bila dia tak nak keluar tu, FJ pun waktu tu dengan tak ada pengetahuan, dengan tak ada pengalaman berhadapan dengan situasi macam ni, hanya boleh baca ayat kursi lah. Baca ayat kursi azan dalam kereta
waktu tu keadaan genting pasal benda tu tak nak keluar kan. Okay, kita baca apa semua, kemudian adalah dia kata kalimat yang FJ ingat lagi. Dia kata ayat dia bagi amaran lah kepada FJ. Nak cerita ni seram siut. FJ kalau benda melibatkan FJ pernah kena ganggu, FJ dia macam lain macam nak cerita. Dia kata macam ni lah. Okay, FJ cuba tahan. Okay, dia kata, Farhan, kau tak takut dengan aku? Dia cakap macam tu tau. So FJ waktu tu bila kena ganggu, FJ punya perangai kalau kena kacau memang tak ada bagi can lah. Kita waktu tu macam jadi naik marah tau. Bukan naik share tau, tapi naik marah. Pasal kau ni aku kalau jumpa depan-depan aku pelempang kan. Kalau betul-betul kau ni macam manusia, contoh kau jelmakan diri kau manusia, memang aku bagi penumbuk. Kalau bagi penumbuk memang hancur muka kau, hancur lah kan. Kita punya geram punya tahap macam tu lah. So dia bagi amaran, dia kata, Farhan, kau tak takut dengan aku? Suara memang ganas gila lah. Waktu tu memang rasa mengembang lah. Tapi waktu tu kita memang tak ada lagi can lah. Kita pun baca kan, kau tunggu aku datang nanti malam. Dia bagi amaran macam tu lah. Tak ingat lah ayat dia macam ayat dia, amaran dia kata, kau tunggu nanti aku datang, aku tunjuk rupa aku yang sebenar. Macam itulah point dia. Tapi dia tak ingat dia punya nada dia macam mana, tapi dengan suara yang menyeramkan lah. Dia bagi amaran, dia kata dia nak datang, dia akan tunjuk rupa dia yang sebenar. So FJ waktu tu pergi lantak kau lah, pergi mampus lah waktu tu lah. Aku baca lah ayat kursi kau kan. So dia lemah lah apa semua lah. Waktu tu dia menjerit apa semua lah. Tapi dia tak keluar. Tu memang keras gila. Dia tak keluar. Dia dah menjerit, dah terlentang macam ni lah. Dia tak keluar lagi. Dia relax kan. Dia diam. Dia macam geram lah kan. So FJ pun tak hantar kau lah. Peduli apa kan. Okay, sampailah satu kejadian ni. FJ ingat 2 hari selepas tu, sama ada malam tu atau malam esoknya. Okay? Sebab kejadian ni 3 tahun lepas. FJ pun ada benda yang FJ dah lupa sikit. Okay? Waktu tu malam tau, FJ nak tidur. Okay, FJ nak tidur. Tapi bila FJ nak tidur tu, FJ rasa tak sedar hati. Okay, ni berlaku dekat rumah ni lah. Ni rumah ni FJ duduk. FJ rasa tak sedar hati tau. FJ rasa macam lain macam malam ni. Rasa macam FJ punya hati memang tak sedap lah. Kata malam ni rasa lain macam. Jadi apa FJ buat sebelum tidur? Sebab FJ dah rasa malam ni lain macam lah. FJ pergi ambil uduk. Okay, FJ ambil uduk siap-siap. FJ nak tidur. Okay, FJ tidur dalam keadaan beruduk lah ni. Lepas tu sebelum tidur FJ pun baca lah doa sebelum tidur. Baca ayat kursi, baca 3 kul. Lepas tu baca yang ayat-ayat pelindung lah, doa pelindung dan sebagainya. Mengucap. Lepas tu FJ nak tidur sebab dah ngantuk kan. FJ niat dalam hati, dia cakap, kalau apa benda yang aku mimpi ke apa ke yang berlaku malam ni, benda ni adalah real. Okay, sebab memang mustahil kalau kita dah baca apa semua akan mengalami mimpi ngeri dan sebagainya lah. Memang. Tapi kalau kita mimpi ngeri juga, niat FJ waktu sebelum tidur tu, kalau termimpi ngeri ke apa ke, ini bukannya mimpi, ini adalah gangguan. So FJ pun tidur. Tidur. Bila tidur tu, memang malam tu FJ ingat sampai sekarang macam mana keadaan mimpi tu. Dan mimpi buruk ni, FJ minta maaf kepada korang semua. FJ minta maaf. Mimpi buruk, kalau ikut hadis, kita tak boleh cerita pada orang. Kita tak boleh cerita sebarkan kepada orang mimpi buruk yang kita alami, sebab takut benda tu menjadi realiti. Dan kalau ikutkan sunnah, selepas kita mimpi buruk, kita hendaklah ludah ke kiri 3 kali. Okay? Bukan ludah ke hak tau. Ludah sebagai tanda supaya benda yang dalam mimpi buruk itu tidak terjadi. Jadi mimpi ni adalah mimpi buruk. Okay, mimpi buruk di mana dalam mimpi tersebut FJ cerita sikit je. Mungkin benda yang bagi amaran kepada FJ tu, dia menyerupai wajah dia yang sebenar lah. Kalau korang tanya wajah dia yang sebenar, FJ memang cakap dia tunjuk muka dia, muka pocong. Okay? Wow, seram gila. Dia tunjuk muka dia muka pocong. Okay? Sampai situ je FJ beritahu. Okay? Sampai situ je FJ beritahu. FJ tak nak cerita detail tentang mimpi tu. Lepas tu adalah kejadian yang berlaku dalam mimpi tu yang FJ rasa real. Maksudnya ada perlawanan dan sebagainya. Ada berlaku macam tu. Dan selepas daripada mimpi tu, terbangun. Okay? Terbangun. Sebab memang cuak, memang berpeluh-peluh. Tak tahu nak kata lah kan. Mimpi tu memang rasa real. FJ bangun tu, FJ terus pergi ambil wuduk sekali lagi.
terus sembahyang sunat hajat, minta Allah bagi perlindungan lah. Sebab AJ rasa malam tu memang dah kena gangguan lah ni kan. Dia datang betul-betul dalam rupa dia yang sebenar, dia tunjuk kepada AJ lah. Memang ngeri gila lah. Tapi ada benda yang berlaku sebenarnya dalam mimpi tu. Okay? Ada benda yang berlaku dan disebabkan daripada itulah. Lepas kejadian tu, lepas daripada kejadian tu, AJ tak berapa nak rasa takut sangat dengan benda-benda macam ni. Okay? Lepas daripada kejadian yang mimpi tu. Okay? AJ rasa macam seolah-olah macam bila mana kita berserah diri kepada Allah, kan? Bila mana kita berserah diri kepada Allah, kita mohon perlindungan daripada dia, Allah jaga kita. So takkan ada makhluk ataupun benda-benda yang boleh mendatangkan kemudaratan lah kepada diri kita. So AJ lepas mimpi tu, itu AJ pegang. Sebab tu lepas kejadian mimpi tu, AJ menjadi lebih berani lah. Lebih berani. Dulu macam cuak-cuak juga masa awal-awal buat video kan, macam tak berapa yakin, tak berapa confident. Tapi lepas kejadian tu memang terus rasa yakin diri bahawa kalau mana Allah nak izinkan berlaku sesuatu, akan berlaku sesuatu lah. Tapi bila mana Allah melindungi seseorang manusia yang berserah diri kepada dia, takkan ada makhluk yang boleh mendatangkan kemudaratan. Even dari sudut manusia pun takkan boleh datang dengan izin Allah SWT. So kejadian tu yang berlaku, cumanya yang nak cerita kat sini, memang mimpi tu ditunjukkan rupa sebenar dia. Actually tak tahu whether memang rupa sebenar dia ke ataupun dia menjelma ke. Tapi seriously, AJ bagi gambaran muka dia adalah pocong yang terbuka dia punya kain tu kan. Seberemang ni. Dia terbuka kain dia dan rupa dia sangat-sangatlah, kalau orang tengok boleh pengsan lah. AJ bila tengok tu, AJ memang terkejut. Lepas tu dalam mimpi tu rasa dia lah. So memang terduduk lah. Tapi AJ tak boleh cerita lah benda yang betul-betul dalam mimpi tu macam mana. Sebab benda ni mimpi buruk. Kalau ikutkan Nabi kita ajar, tak boleh cerita mimpi-mimpi buruk ni kepada orang lah. Okay, itu dia punya adab lah kalau kita bermimpi buruk ni. Kalau mimpi baik boleh cerita. AJ sebenarnya memang nak cerita, sebab AJ rasa macam pengalaman ni sangat rare lah. Tapi ikutkan sunnah, kita tak cerita, so tak cerita lah. Cumanya AJ nampak rupa dia yang sebenar. Itu je pengalaman AJ. Kalau orang tanya lah tentang gangguan nampak kat jalan ke, kat mana-mana ke, itu tak ada. Okay, itu tak ada. Rakaman pun bagi AJ tak ada lah. Itu saja. Okay, so AJ ingat sampai di sini saja untuk cerita kali ni. Jangan lupa subscribe channel ni dan nantikan video react yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.